Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ahdihil kitab yaj'al wajah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyyakum bittaqwallah qad fazal muttaqun. Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan khutbah yang disampaikan, janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khutbah pada hari ini membicarakan tentang keagungan Al-Quran yang bertajuk memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin Jumat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada
sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya dikira suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadikan panduan hidup manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada sebarang syak ragu padanya tentang ia datang daripada Allah, dan tentang sempurnanya ia pula menjadi asbab petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa kepada Allah. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah, mengandungi perundangan kehidupan, dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman-Nya Allah di dalam ayat 1 dan 2 surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok yang terbesok, bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan ia ditulis oleh para penulis wahyu di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lainnya ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam suatu riwayat ini disebutkan bahawa Zaid bin Thabit berkata, yang bermaksud, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah, dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang engkau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimat yang tidak ditulis, baginda Nabi akan memperbetulkan. Kemudian aku bawa keluar wahyu tersebut untuk dibaca kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Muslimin yang dikasihi sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Dalam peperangan tersebut, ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Melihat perkara ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengumpul Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul dan menulis Al-Quran diberikan kepada dua orang sahabat, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut Imam As-Suyuti, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepadanya kecuali dibawakan dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan ditulis sekadar ingatan semata-mata. Semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Al-Quran mereka lah yang betul dan bacaan yang lain itu yang salah. Justru satu lajnah telah dibentuk untuk menyalin ishaf. Lajnah tersebut dianggap oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin
Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf, seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Al-Quran. Penulisan mushaf selepas itu melalui proses yang sama, yaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Muslimin sekalian, di Malaysia, Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran, menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326, menerusi jawatan kuasa penyenakan dan penilaian teks Al-Quran Lajnah Tasghir Al-Quran yang dianggota 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran telah berperanan dan memastikan ketepatan ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, yaitu mesti menepati Rasul Utsmani, aliran Abu Dawud Sulaiman bin Najah dan Abu Amr Ad-Dani, dan juga mesti berteraskan mushaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah dan yang diterbitkan di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya draft yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada lembaga pengawalan dan pelesinan pencetakan Al-Quran bagi mendapatkan kelulusan cetak. Hadirin yang dikasihi sekalian, dari aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di permis-permis perniagaan, penasiran berjual, di syarikat penerbitan dan pencetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana permis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Indonesia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan, pemalsuan. Maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cok kelulusan KDN dan melekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh lembaga pengawalan dan pelesinan pencetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Muslimin hadirin Jumaat sekalian, akhir sekali marilah kita sama-sama menghayati pengajaran khutbah seperti berikut. 1. Umat Islam adalah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Yang kedua, umat Islam yang ragu tentang cetakan Al-Quran adalah merujuk kepada pihak berkuasa agama dan Lajnah Tasghir Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, umat Islam wajib memelihara kesucian Al-Quran. Yang keempat, umat Islam adalah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungannya supaya umat Islam hidup bersatu padu dan menolak perpecahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Abshir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku bihi ahada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sahajalah yang Maha mengetahui tentang masa mereka tidur, yakni Ashabul Kahfi. Baginya lah tentang ilmu pengetahuan segala rahasia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya Allah terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripada Allah, dan Dia Allah tidak menjadikan sesiapa pun untuk masuk campur di dalam hukumnya. Al-Kahfi ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan antara perkara yang disuruh dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita mendengar ayat Quran dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, jangan ada di kalangan kita yang seperti tidak memahami firman Allah Taala lalu merapakkan pipi mulutnya dan tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil, orang yang kedekut itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu 'indahu, siapa yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli 'alayya, tetapi dia tidak berselawat ke atasnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amarana bi amrin 'azim, telah menyuruhkan kita dengan perkara yang sangat besar. Amarana bis salati wat taslim, menyuruh kita dengan selawat dan salam ala nabiyil karim, atas nabinya yang mulia. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kalian ke atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan ucaplah salam kalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat. Jangan kita memberatkan diri mulut kita daripada berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Untuk itu mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah dalam setiap sembahyang 5 waktu, agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas, dijajah, dapat dikembali menjadi hak mereka semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikil mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma alimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah
الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عواناهم، اللهم أنزل عليهم وعلى من عواناهم، اللهم أنزل عليهم وعلى من عواناهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka, keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kamu kembalikanlah tanah mereka yang dirampas dijajah. Kamu hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya dan serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh Zionis Yahudi. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma batil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum a'da al-muslimin, ihzimhum a'da al-muslimin, ihzimhum a'da al-muslimin wansur al-muslimin 'alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan riswah, penyelewengan serta salah berkuasa. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ialah rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' 'anna hadzal waba' wal bala wal maut wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.